Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi PDPR kita bagi subjek sirah kesinambungan tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini saya akan sambung subtajuk daripada tajuk kewafatan Nabi Muhammad adalah tajuk detik kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar semua boleh merujuk muka surat di dalam buku teks Sirah tahun 5 muka surat 37. Okey, kita lihat penerangan di sini detik kematian baginda. Okey, detik kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kesihatan baginda kembali merosot. Yang kedua, baginda mula demam, sakit kepala dan berlarutan selama beberapa hari. Namun, walaupun dalam keadaan sakit, baginda tetap masih mengarahkan penyebaran Islam dengan lebih giat dengan pimpinan Usama. Okey, kita lihat walaupun baginda tengah sakit, tapi baginda tetap bersemangat menyebarkan agama Islam dan masih mampu melayan isteri-isteri baginda. Okey, baginda menghadapi sakit. Okey, kita dapat lihat baginda menghadapi sakit dengan penuh tenang dan tabah. Baginda tidak pernah mengeluh dengan sakit yang dialami oleh baginda. Tiada keluh kesah daripada mulut baginda. Selain itu, baginda juga kurang bercakap, tidak banyak berbicara. Okey, isteri-isteri dan anak-anak baginda merasa sangat bimbang akan kesihatan baginda yang semakin merosot. Okey, kita dapat lihat muka surat 38, anak-anak baginda, anak baginda sangat bimbang dengan keadaan baginda selain isteri-isteri baginda akan kesihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum baginda meninggal dalam keadaan sakit, baginda sempat menziarahi perkuburan Baqi' dan perkuburan syuhada. Baginda berdoa untuk para syuhada di Uhud. Okey, terlihat baginda sempat berdoa di Uhud, iaitu Assalamualaikum, wahai penghuni kubur, semoga kamu selamat daripada sesuatu yang terjadi ke atas diri kamu seperti ke atas diri orang lain. Fitnah telah datang seperti malam gelap gelita yang kemudiannya menyusul yang pertama dan yang kemudian lebih jahat daripada yang pertama. Walaupun dalam keadaan sakit, baginda tetap mengingati orang yang sudah pergi dan baginda merasakan masa baginda juga hampir sampai. Baginda merasakan baginda akan menyusuli mereka pada bila-bila masa sahaja. Dalam suasana yang sunyi di atas perkuburan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Al-Muwaihibah yang menemani baginda bahawa dua pilihan yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Baginda membicarakan, aku telah diberi anak kunci dunia ini serta kekal hidup di dalamnya. Sesudah itu aku ditawarkan syurga. Jadi aku diminta memilih ini, atau pilihan yang kedua, aku ditawarkan bertemu dengan Allah dan hidup di syurga. Okey, itu ada dua pilihan, sama ada pilih dunia ataupun pilih bertemu dengan Allah. Jadi peneman baginda itu mengatakan, demi ayah ibuku, ambil sajalah kunci isi dunia dan hidup kekal di dalamnya, selepas itu barulah syurga. Gesa Abu Muwaihibah. Itu Abu Muwaihibah menyuruh Rasulullah memilih untuk hidup kekal di dunia. Tapi Rasulullah membalas, oh tidak, aku memilih untuk kembali menghadap Allah Ta'ala dan syurga. Tetapi Rasulullah memilih untuk bertemu dengan syurga, bertemu dengan Allah dan hidup di syurga. Ini meremukkan hati dan dada setiap Muslim dan
memujuk baginda menukar keputusan baginda. Okey, pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meremukkan setiap hati, meremukkan setiap dada muslim. Hati dan bibir mereka mengalirkan kata-kata, semoga baginda mengubah keputusan baginda tadi. Namun keputusan baginda menjadi kenyataan apabila baginda menjadi semakin tenang. Sakit baginda semakin tenang. Baginda tidak lagi mampu ke masjid dan diganti oleh Abu Bakar untuk menjadi imam bagi solat jemaah. Okay. Anak baginda Fatimah dan suaminya Abu Bakar sangat gelisah dan terpancar di hati nadi dan wajah mereka kesedihan melihat baginda sakit. Aisyah juga turut gelisah. Siapa Aisyah? Aisyah adalah isteri baginda. Okey, setiap hati yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gelisah melihat keadaan baginda yang semakin tenang. Keresahan mereka terpancar di hati, nadi dan wajah mereka. Pelbagai persoalan wujud di benak para sahabat. Mengapakah Nabi Muhammad mahu pergi meninggalkan umat Islam sedangkan kemenangan baru dicapai, keamanan baru terbentuk, keselesaan baru berputik. Okey, dan cinta hakiki berada di puncak ketika para sahabat sedang mengelilingi baginda yang sedang sakit. Wahai Nabi Allah, Tuan begitu panas sekali, kata Abu Bakar dengan suara yang perlahan. Benar, panasku 2 kali ganda panas 2 orang daripadamu, jawab baginda. Moga-moga Tuan mendapat 2 ganjaran, sahut sahabat yang lain. Ya, demi Allah Ta'ala yang diriku berada dalam kekuasaannya. Sesiapa saja Muslim yang sakit lebih daripada orang lain, Allah akan menggugurkan kesalahannya seperti daun yang gugur dari pohonnya. Begitu berhikmah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat apabila mendengar kata-kata Rasulullah keluar dari bilik pembaringan baginda dengan debaran. Aisyah dan Fatimah meluru masuk ke bilik baginda. Fatimah menangis melihat keadaan ayahandanya yang dikasihinya begitu tenang. Rasulullah berkata kepada Aisyah, pesanan baginda kepada Aisyah, jangan menangis anakku, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya kami datang, sesungguhnya kami bagi Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nasihat Nabi Muhammad kepada anaknya. Fatimah adalah satu-satunya anak baginda yang masih hidup sebelum baginda wafat. Anak-anak baginda lain telah wafat sebelum baginda lagi. Pujukan itu diterima oleh Fatimah dengan tenang, namun perasaan sayu dan sedihnya tidak dapat dihapuskan. Pipinya sentiasa basah, tidak dapat dihalangnya air mata itu daripada mengalir di pipinya. Kepada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan. Aisyah adalah isteri Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada Aisyah supaya hartanya sebanyak 6 keping dinar disedekahkan. Okey, lalu baginda berdoa, Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan fakir. Jangan engkau matikan aku dalam keadaan kaya. Himpunkanlah aku dalam lingkungan orang miskin. Okey, himpunkanlah aku dalam lingkungan orang miskin. Sekarang aku berehat. Aisyah meriba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa, aku berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Tuan sembuh dan sihat. Mendengar doa itu, ketika itu juga mata Rasulullah tegak melihat ke atas bagai ada sesuatu yang dilihat oleh baginda. Oh tidak, Tuhan yang Maha Tinggi. Dia menolak harapan Aisyah. Menitis air mata Aisyah sayu dan hiba. Tuan telah dipilih dan Tuan telah memilih. Demi Allah Ta'ala yang Maha mengutus dengan kebenaran. Selepas itu Rasulullah wafat. Okey, seterusnya kita lihat muka surat 40. Tajuk Rasulullah wafat. Okey.
Okey, suara baginda semakin perlahan. Semangkuk air pinta Rasulullah kepada isterinya. Seorang perempuan yang hadir segera mengambilkan baginda air lalu diunjukkan air itu kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah membasahkan tangannya lalu disapukan air di mukanya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Oh, alangkah beratnya derita ayah, suara Fatimah radhiyallahu anhu berbaur tangisan. Tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu selepas ini. Marilah Jibril, mari Jibril, mari, panggil Rasulullah dengan tenang. Dan Jibril menjawab, Ya Ahmad, Allah mengutuskan aku menemuimu sebagai penghormatan untukmu, khas untukmu atas urusan yang engkau lebih tahu. Itu jawab malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ditugaskan untuk mengambil nyawa. Rasulullah memberi isyarat dengan matanya tanda faham walaupun tanpa sebarang kata. Ya Ahmad, ini malaikat maut. Dia minta izin kepadamu. Itu kata Jibril kepada baginda. Dia tidak pernah meminta izin kepada orang lain sebelummu dan tidak akan meminta izin kepada orang lain selepasmu, kata malaikat Jibril. Dengan tenang dan ikhlas, Rasulullah memberi izin. Aku izinkan. Suasana sekitar sunyi sejenak. Kemudian menjadi tegang semula, lalu kedengaran tangisan dan esakan. Rasulullah sedang berhadapan dengan malaikat maut. Ya Rasulullah, ya Ahmad, Allah mengutuskan aku untuk mengambil nyawamu. Rasulullah beri izin, lakukanlah ya Jibril. Aku laksanakan permintaanmu, jawab malaikat maut. Dengan hormat dan tenang, malaikat maut menatang nyawa ataupun roh Rasulullah untuk dipersembahkan ke hadrat Allah Ta'ala, dan beredarlah ia bersama dengan malaikat Jibril, dan selepas itu Jibril tidak lagi turun untuk menurunkan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun tahun 633 Masihi. Baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Diharap semua dapat mengingati tarikh kelahiran Rasulullah dan juga tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya muka surat 41 kita lihat reaksi para sahabat. Okey, ramai para sahabat menjadi kacau bilau seperti berlaku peristiwa yang sangat dahsyat. Ada dalam kalangan mereka yang keluar lidahnya untuk berkata-kata. Ada antara mereka yang kelu lidah, bukan keluar ya, yang kelu lidah untuk berkata-kata. Sayyidina Umar Al-Khattab berdiri sambil menghunus pedangnya dan berkata, Jangan sesiapa pun mengatakan Rasulullah telah wafat. Baginda sekadar koma dan akan kembali semula. Apabila Sayyidina Abu Bakar datang dan diceritakan apa yang telah berlaku, beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anhu dan membuka penutup muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucup pipi baginda seraya berkata, Alangkah eloknya kamu ketika hidup maupun mati. Kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala suratkan kepada kamu telah pun kamu rasai. Kamu tidak akan ditimpa kematian buat kali kedua. Wahai Nabi Allah, kami sentiasa di sisimu. Itu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui para sahabat dan orang ramai lalu memberikan ucapan. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha hidup dan tidak mati. Dan kita dapat lihat itu adalah
daripada surah Al-Imran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah menerangkan, walaupun Nabi Muhammad telah pun wafat, namun kita tak patut kembali kepada agama lama. Kita mestilah tetap berpegang teguh kepada agama Islam walaupun Nabi Muhammad telah tiada. Dan mereka yang bersyukur, Allah akan berikan balasan pahala. Mendengar firman Allah yang dibacakan, Saidina Umar berkata, demi Allah, aku seolah-olah belum membaca ayat tersebut. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya pada hari tersebut sehingga ke malam Rabu. Ini adalah kerana bagi membolehkan pelantikan khalifah yang pertama. Saidina Ali bin Abi Talib dan dibantu oleh Abbas dan 2 orang anaknya memandikan jenazah baginda. Baginda disemadikan di dalam rumah Aisyah di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan seterusnya, terakhir kita adalah tentang pengajaran. Yang pertama, contohilah cara pemakanan Rasulullah. Amalan berpuasa boleh menyihatkan tubuh badan. Rasulullah amat menitik beratkan penjagaan makanan supaya sihat dan mudah melakukan ibadah. Menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan amanah adalah amalan mulia. Dan yang terakhir, redha dengan ketentuan Allah kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Kita berakhir di sini bagi tajuk. Habislah kita bagi tajuk kewafatan Rasulullah. InsyaAllah nanti saya akan sambung semula dengan tajuk seterusnya, iaitu penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dapat membuat latihan yang saya akan lampirkan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.